Ada malam ini masuk kita ke tanggal 2 Zulhijjah. Tanggal 2 Zulhijjah, yang mana kita berada di kemuncak pesta ibadat tahunan. Kemuncak pesta ibadat tahunan. Lebih-lebih lagi bulan Zulhijjah merupakan bulan yang terakhir, bulan yang ke-12 dalam takwim hijrah, dan ingin kita sama-sama kongsikan satu hadis yang boleh memberikan sedikit motivasi. Kita pun solat khutbah Jumaat tadi ada menyentuh mengenai amalan 10 yang awal Zulhijjah. Hadis Nabi riwayat Imam Al-Bukhari, yang mana baginda Nabi bersabda yang bermaksud, tidak ada hari di mana satu amalan soleh lebih dicintai Allah melebihi amalan soleh yang dilakukan pada hari-hari 10 yang awal Zulhijjah. 10 yang awal Zulhijjah. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah termasuk lebih utama daripada berjihad di jalan Allah? Berjihad di jalan Allah. Kemudian jawab baginda Nabi, ya, termasuk lebih utama dibanding jihad di jalan Allah, kecuali orang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak ada satu pun yang kembali. Maksudnya dia syahid. Hadis ini memberikan satu khabar gembira kepada kita, iaitu Nabi maklumkan dalam 10 hari yang awal tidak ada satu amalan, tidak ada suatu amalan yang kita buat yang paling Allah cintai, melainkan amalan yang kita buat dalam 10 yang awal Zulhijjah. Kita baru masuk malam ni, malam yang kedua. Malam yang kedua. Lalu bila Nabi cakap macam tu, sahabat Nabi pun tanya, walaupun pergi berjihad fisabilillah, maksudnya kita mungkin mengaji, mungkin selawat, puasa, zikir, sedekah dan sebagainya, tapi kita buat tu dalam 10 yang awal Zulhijjah, maka Allah paling cintai, Allah lebih kasihi. Sebab itu sahabat tanya, adakah Allah lebih kasihi amalan-amalan yang itu yang kita buat dalam 10 Zulhijjah berbanding dengan seseorang keluar pergi jihad? Sahabat ni nak buat perbandingan. Nabi kata, ya, lebih lagi amalan yang kita buat di dalam 10 yang awal Zulhijjah ini lebih Allah kasihi, lebih Allah cintai. Maksudnya nisbah pahala dia besar. Lebih besar daripada orang yang keluar berjihad. Kecuali satu jenis amalan ni, tak boleh potong. Iaitu orang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian dia tidak kembali. Maksudnya dia syahid lah di medan perang. Kalau orang macam tu, kita tak boleh lawan lah. Tapi kalau dia pergi berjihad, lawan orang kafir, kemudian dia patah balik, maksudnya dia hidup, mendapat kemenangan, kemudian dia patah balik ke kampung dia, ke rumah dia, maka yang kita duduk kat rumah ni beramal ni, boleh jadi amalan kita tu lebih besar ataupun lebih dikasihi oleh Allah, kerana kita berada di satu tempoh waktu yang sangat mulia. Allah berfirman dalam surah Al-Fajr, wal fajr walayalin ashr, demi waktu fajar. Allah bersumpah demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir, malam yang 10 itu merujuk kepada 10 malam yang awal di bulan Zulhijjah. 10 malam yang awal di bulan Zulhijjah. Dan kemuncak dia adalah pada 9 dan 10
Zulhijjah, iaitu 9 hari wukuf dan 10 itu adalah hari raya. Jadi secara kesimpulannya, ada 2 amalan yang sangat dituntut kita hidupkan dalam 10 awal Zulhijjah. Ada amalan yang namanya amalan khusus. Amalan khusus. Ada yang kedua amalan namanya amalan umum. Amalan khusus ni yang pertama sekali, Nabi suruh kita memperbanyakkan takbir, tahlil, tahmid, takdis, banyakkan zikir. Jadi kita rangkum semua sekali itu dalam zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu memang satu amalan yang khusus di 10 awal Zulhijjah. Maksudnya memang ada satu hadis yang menyebut perkara itu. Yang kedua, berpuasa daripada 1 sampai ke 9 10 tu dah hari raya kan. 1 sampai ke 9 memang disunatkan kita berpuasa. Dan terlebih sunat pada hari 9 Zulhijjah, iaitu pada hari Arafah. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira sanatul lati qablahu wa ba'dahu. Berpuasa di hari Arafah 9 Zulhijjah, aku mengharapkan agar Allah mengampunkan dosa setahun yang lalu, setahun akan datang. Maksudnya puasa 1 hari, pengampunan 2 tahun. Kalau hari Ashura, pengampunan 1 tahun. 10 Muharram. Lepas Zulhijjah nanti kita masuk bulan Muharram. Ada puasa namanya puasa Ashura. Puasa 10 Muharram itu pengampunan 1 tahun. Setahun yang lalu. Di Arafah ni 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Qablahu wa ba'dahu. Satu pengampunan yang sangat besar. Jadi kita 9 Zulhijjah itu, mungkin kalau adik anak beranak ke menantu cucu kumpul, mungkin kita buat seperti mana bulan Ramadan, 30 Ramadan tu, ujung tu kita buka sama-sama. Yang ini 9 Zulhijjah, puasa, buka sama-sama, kemudian takbir. Jadi itu adalah satu hari yang sangat dituntut. Jadi kalau orang puasa straight tu lagi baguslah. Jadi kalau tak berpuasa straight, mungkin ada beberapa hari yang dia puasa, mungkin Isnin Khamis, ataupun Isnin Khamis Jumaat, ataupun dia mampu 1 hari, tak apa, tak masalah, iaitu 9 Zulhijjah. Itu yang kedua. Yang pertama tadi banyakkan zikir, yang kedua berpuasa, dan yang ketiga adalah korban, berkorban. Jadi korban ni memang bermulanya pada 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah. Kemudian amalan yang umum, memperbanyakkan sedekah, selawat, mengaji, dan membantu orang susah. Jadi itu amalan-amalan yang umum. Maksudnya itu satu amalan soleh juga. Tetapi tidak khusus tu kita kata memang ada satu saranan khusus. Jadi kita hidupkan. Pokoknya kita menghidupkan 10 awal Zulhijjah. Jadi sambung kita dalam bab fiqh ibadat korban, hukum dan cara pelaksanaan mengikut mazhab Imam Syafi'i. Pada pertemuan yang telah lalu kita kongsikan di antara syarat sahnya korban kita adalah pada binatang. Pada binatang yang nak dikorbankan itu, nak disembelih. Binatang itu mestilah yang pertama cukup umur. Cukup umur. Ada 3 kategori umur. Yang pertama, unta mestilah genap 5 tahun. Masuk tahun yang ke-6. Yang kedua, kerbau, lembu dan kambing biasa. Umur dia mestilah genap 2 tahun. Dan yang ketiga, kambing biri-biri. Genap 1 tahun ataupun telah tanggal gigi susu, walaupun belum umur 1 tahun. Jadi binatang korban ni yang diambil kira yang pertama sekali umur. Jadi walaupun saiz dia besar, timbangan dia berat, daging ni banyak, tetapi kalau tak cukup umur,
maka tak sah dibuat ibadat korban. Dalam erti kata lain, kalau disembelih berniat korban, maka tak dapat. Dia dapat sembelihan biasa je lah. Lepas tu daging tu dia sedekah, dia dapatlah pahala sedekah. Tapi untuk dapat pahala korban dia tak dapat. Sebab apa? Sebab hilang syarat pada binatang. Binatang itu mestilah la tazbahu illa musinnatan. Kata baginda Nabi, tidak boleh kita menyembelih binatang melainkan cukup umur. Yang kedua, tiada kecacatan. Secara ringkasnya, binatang itu tidak boleh ada penyakit kurap kudis, tidak boleh tempang yang bersangatan, tidak boleh terlalu kurus sehingga menampakkan otot dia, tidak boleh dalam keadaan gila. Tapi kalau dia gila, pernah berlalu satu tempoh binatang tu gila, kemudian diubati, dia baik balik daripada gila. Kalau dah baik itu boleh lah. Kemudian tidak buta, kemudian tidak sakit dengan penyakit yang boleh merosakkan daging. Diserang satu virus ke kuman, penyakit cacing ke apa, lalu dia sampai orang kata apa, makan daging, rosak daging, maka tak sah dibuat korban. Kemudian tidak hilang walau sedikit daripada isi telinga, telinga. Kemudian jika hilang yang bahagian telinga itu, tetapi kurang daripada 1/3, maka boleh bertaklid kepada mazhab Hanafi. Adapun tindik sekadar menebuk daging di kawasan telinga, maka itu tidak dikatakan hilang daging, hanya dilubangi, dilubangi maksudnya daging tu ke tepi, gitulah. Macam perempuan kita, isteri kita tindik, bukannya daging tu hilang kan, maksudnya dia benda tu ada dia, cuma ada satu benda lain yang ada di kawasan itu. Jadi kalau tindik boleh, tak masalah. Tapi kalau dia tindik, kemudian dia tagging guna tindik, kemudian tertarik sehingga gugur daging di kawasan itu, dan kalau lebih daripada 1/3, maka tak boleh dibuat korban. Kemudian lidah kalau terputus pun sama, tak boleh buat korban. Kemudian terputus kantung susu, terputus, cabut, sangkut ke apa kan, tak tahulah. Jadi kalau terputus, maka tak boleh dibuat korban. Kalau hilang papan punggung pun sama. Kemudian kalau hilang daging ataupun gugur daging tetapi di kawasan yang besar, contohnya peha ataupun body dia, badan dia besar, kalau banyak sehingga zahir, nampak, kelihatan, maka tak boleh. Tapi kalau hilang kawasan peha ataupun badan dia, tetapi tidak jelas, nak kena tengok betul-betul ataupun tokey tu bagi tahu, baru kita nampak, maksudnya benda tu sikit, sampai kita tak perasan, maka itu dimaafkan. Dimaafkan. Gigi pun sama, tanggal semua gigi, gongak dia, tak tahulah faktor apa, mungkin kerana terlalu tua, terlalu tua, umur belas tahun terus, belas tahun, contoh kambing belas tahun, terlalu tua, gigi semua tak ada dah. Walaupun kita katakan gigi dia bukannya kita makan pun, pasal apa gigi tanggal semua menjadi sebab tak boleh korban? Sebab Nabi bagi tahu. Itu je sebab dia. Jadi kita kata ibadat korban ni ibadat yang mesti tunjuk ikut contoh Nabi. Maka kalau Nabi kata tak boleh yang cacat, mesti selamat daripada keaiban, lalu kita kena cari yang okey. Jadi bukanlah semua ada
ada kecacatan atau keaiban yang dimaafkan. Kalau sikit tadilah macam kita sebut. Adapun berkorban dengan haiwan yang dikembiri, yang dikembiri atau yang dikasih, macam kita kongsi sebelum ni, hukum dia boleh, sebab kekurangan pada perkara itu, iaitu binatang itu dikasih atau dikembiri, itu kan satu kekurangan. Tetapi kurangnya itu menyebabkan daging dia lebih banyak. Daging lebih banyak, lebih enak, lebih baik. Binatang, afdal kita sembelih binatang jantan berbanding betina. Tetapi kalau jantan tu kuat mengawan, tak afdal. Tak afdal. Tak bagus. Daging dia tak bagus. Daging dia tak bagus. Jadi mengembiri kambing, lembu ataupun kambing lah, kerbau ke apa, maka hukum dia boleh. Dalam mazhab Imam Syafi'i, ada orang dia apa orang kata mengembiri kucing, anjing, kucing tu mungkin dia tak nak dah bertambah lagi ke dia punya anak dia, dia pun pergi hantar klinik binatang, dia nak suruh buang telur dia. Dalam mazhab Imam Syafi'i, mengkasih binatang ni harus, boleh, sekiranya memenuhi dua syarat. Yang pertama, binatang itu binatang yang boleh dimakan. Boleh dimakan. Kucing boleh, kucing tak boleh makan. Anjing boleh, anjing lagi tak boleh. Maksudnya tak boleh lah mengembiri atau mengkasih, buang telur kucing, haram. Yang kedua, mestilah dibuat sewaktu umur binatang itu masih kecil. Tapi kalau dikembiri atas faktor kesihatan, keselamatan, perubatan binatang tu, yang itu tak apa. Yang itu tak apa. Tapi kenapa dibuang telurnya, dikasih? Sebab saya tak nak dia ada anak lagi. Kucing tu. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Termasuk dalam bab menzalimi binatang. Nak buat juga boleh, mesti memenuhi dua syarat. Binatang tu boleh dimakan. Contoh kambing, lembu, kerbau. Itu kita boleh makan. Dan dibuat tu pada waktu binatang tu masih kecil. Masih kecil. Kemudian kita tengok dalam bab niat. Ini niat yang kita nak kongsikan. Okey, dalam ibadat, niat ni menjadi perkara yang rukun. Rukun ni maksudnya mesti kena ada. Mesti kena ada. Tidak sah ibadat tanpa niat. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja amalan itu dengan niat. Jadi kita semayang tadi pun ada niat maghrib. Kita berwuduk ada niat. Jadi kalau ibadat tanpa niat, seseorang itu basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, telinga, kaki, tapi dia tak ada niat dalam hati nak ambil semayang, tak jadi. Tak jadi benda tu satu mengangkat hadas. Satu orang dia mandi, tapi dia tak ada niat mandi wajib, lalu terangkat ke? Tak terangkat. Dia niat saja. Dia niat boleh membezakan. Tamyiz bainal ibadat wal adat. Niat. Okey. Tidak disyaratkan niat pada binatang korban yang dinazarkan. Nazar. Nazar ni macam mana? Contohnya dia kata, wajib ke atas saya korban lembu ni. Dia nazar. Nazar ni dia mewajibkan sesuatu yang tidak wajib atas diri dia. Korban bukan wajib, sunat muakkad kan. Jadi dia mewajibkan, kalau anak saya, ataupun dia letak satu syarat, kalau isteri saya sihat, sembuh daripada penyakit, saya nak korban kambing tahun ni. Kemudian takdir Allah, kambing isteri dia sihat, dia pun pergi ke kandang, dia pun beli kambing, dan dia kata, inilah kambing korban nazar saya.
Jadi waktu dia cakap macam tu, belum 10 Zulhijjah lagi. Belum 10 Zulhijjah lagi. Tapi disebabkan korban dia itu jenis nazar, maka bila dia cakap macam tu je, dah kira berniat. Nanti waktu sembelih dia tak payah niat pun tak apa. Dengan syarat korban dia tu jenis nazar. Ataupun binatang dah turun ke masjid, dah diturunkan. Kita bagi tahu, inilah kambing korban nazar saya. Kita dah tentukan. Maka pada ketika itu, waktu nak sembelih nanti, kita ni yang empunya binatang itu tidak berniat lagi pun tidak mengapa. Kerana yang kita dah tentukan tu, kita dah nazarkan tu, maka dia dah diambil kira sebagai satu niat. Kemudian berbeza halnya dengan korban sunat yang mana disyaratkan niat ketika menyembelih atau ketika atau sebelum sedikit daripada proses sembelihan. Sama ada betul-betul pisau kat leher binatang atau sebelumnya sedikit. Sebelumnya. Okey, boleh juga niat diserahkan kepada orang lain sebagai wakil, dan orang itu mestilah telah mumayyiz. Orang yang berakal, kemudian dia telah mumayyiz lah. Okey, apakah contoh lafaz niat korban kita? Ni rata-rata kita buat korban sunat lah kan. Apa contoh lafaz dia? Waktu binatang tu nak disembelih, sahaja aku berniat korban sunat. Ataupun hadhihi udhiyati, inilah korban sunatku. Inilah kambing korbanku. Kalau tak sebut binatang pun tak apa. Tak sebutlah jenis kambing ke lembu ke. Inilah satu bahagian daripada lembu. Kalau tak sebut secara spesifik macam itu pun tak apa. Inilah korban sunatku. Cukup. Boleh memadai. Memadai. Okey, niat ni dia ada dua bahagian. Yang pertama, kita empunya pemilik tu, peserta tu dia niat. Yang kedua, orang lain niat bagi pihak kita. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, ada beberapa keadaan. Yang pertama, sekiranya kita ni tokek lembu, tokek kambing, kan? Ada banyak-banyak kambing, kita mungkin tengok ini kambing yang paling baik sekali, paling besar sekali, bertanduk, bulu putih. Kita pun tarik dia, kita asingkan dia di satu kandang khas. Waktu berlaku proses penarikan itu, memang dalam hati kita niat, inilah kambing yang aku nak korban nanti ni. Kan? Kita asingkan tujuan tu memang kita nak korban. Jadi itu dah dikira. Dengan syarat kita empunya lah. Kita empunya. Dia kata apa? Haiwan yang aku asingkan ni untuk korban. Itu keadaan yang pertama. Sekiranya dia penternak ataupun dia owner lah. Yang kedua, kalau binatang korban tu dia sembelih sendiri. Korban kan kita sunat sembelih sendiri kalau kita tahu lah, kalau pandai. Jadi takdirlah kita tahu benda tu kita boleh sembelih. Jadi waktu kita nak sembelih tu kita niat je, tu je. Itu lagi senang. Sembelih kan. Inilah korban sunatku. Inilah korban sunatku. Sambil dia hadirkan dalam hati. Lafaz di mulut itu sunat. Yang penting dalam hati. Maksudnya keadaan yang kedua ni dia sembelih sendiri. Keadaan yang ketiga ni situasi sebelum PKP. Kebanyakannya begitu. Kita tak gerti sembelih. Tak gerti sembelih. Kita tengok orang sembelih. Ada tukang sembelih datang. Macam tempat kita kan, ada orang datang kan. Orang tu yang sembelih kan. Tapi kita pemilik binatang tu, kita ada tak? Kita ada, kita hadir. Jadi waktu orang tu sembelih, kita niat. Jadi tukang sembelih, dia tak wajib tahu, ni saya punya ni, nak saya niatkan ke apa? Tak, tukang sembelih dia tak payah tanya pun tak apa. Tugas dia nak sembelih je. Jadi siapa yang bertanggungjawab berniat? Pemilik, peserta lah. Peserta. Sebab tu satu perkara, satu benda yang bagus kita panggil nama.
Kan kita panggil nama. Cuma panggil nama tu biasanya jangan setelah lembu dah ditombang. Lembu dah ditombang dah. Dah ada kaki orang kat atas muka lembu. Dah tinggal nak sembelih tu. Baru nak panggil Yang pertama Haji sekian-sekian, yang kedua fulan bin fulan. Oh tak ada pula. Ada kat bilik air ada, tunggu jap. Wah jenuh tunggu. Lembu tu orang dah nak sembelih lah. Panggil nama tu sebelum lembu tombang. Lembu pertama nak tombang tu buat announcement terus. Pakai hela kan? Pakai mic ke? Nanti orang tu bagi perhatian lah. 7 orang ni. Okey ni lembu awak. Nanti nak kat sembelih nanti awak niat. Kita pun standby lembu yang kedua pula. Ni yang tukang apa? Pegang tu lah. Hela tu. Pegang mic tu. Okey. Jadi waktu orang nak sembelih kita berniat. Kita punya Okey, itu keadaan yang pertama. Bahagian yang pertama, kita apa keadaan semua kita berniat. Kalau kita tokek, kita asingkan, itu dah dikira niat. Kalau kita sembelih sendiri, senanglah kita niat. Atau kita tak kerti sembelih, ada orang sembelihkan binatang kita, waktu dia nak sembelih kita berniat. Yang kedua, bahagian yang kedua, kita wakilkan kepada orang lain. Sama ada yang kita wakilkan itu, yang pertama sekali dia tu tukang sembelih. Dia tukang sembelih. Sembelih kambing contohnya. Jadi awak tolong waktu awak sembelih tu niatkan untuk saya. Saya wakilkan awak berniat untuk saya. Nak kena cakap macam tu ke? Iyalah. Sebab asal-asalnya ibadat tu kan kita kena buat sendiri semua. Kita kena pergi beli, kita kena sembelih, kita kena niat, kita kena agih. Mana yang kita tak boleh buat, kita nak suruh orang lain buat bagi pihak kita, mesti ada lafaz akad wakalah. Nama dia akad wakalah. Saya wakilkan awak untuk membeli binatang. Saya wakilkan awak untuk berniat bagi pihak saya. Saya wakilkan awak untuk menyembelih. Itu namanya wakil, wakalah, akad wakalah. Dalam ibadat korban ni ada 4 benda. Ada 4 benda. Dia bukan just bagi duit je. Nanti saya sebut dia ada akad. Akad dia lah. Okey, itu kita pasingkan dia tukang sembelih. Atau tadi nama dah dipanggil, dah disebut 7 orang tadi. Kemudian mereka semua sepakat, kami wakilkan ustaz ataupun encik untuk yang orang tukang sembelih tu lah, berniat bagi pihak kami. Jadi orang tu waktu nak sembelih tu dia pun berniat, inilah lembu korban bagi nama-nama yang disebutkan. Itu je lah. Tukang sembelih dia tak ulang balik lah semua sekali nama. Dia tak ngapal lah nama tu. Kan? Inilah lembu korban nama yang disebutkan tadi. 7 nama tadi disebut, dia niat begitu je. Dia niat begitu. Atau kita peserta pemilik wakilkan AJK. Saya tak pasti boleh ke sembelih di sini. Contohnya ambil situasi tak boleh sembelih lah. Boleh sembelih sini? Betul ya? Macam boleh? Okay, mungkin belum tahu lagi lah. Okey, kalau tak boleh, kalau tak boleh maksudnya mesti ada orang yang pergi kan, yang tengok, wakil masjid kan. Jadi penyerahan tu saya wakilkan AJK pihak masjid ataupun pihak AJK korban untuk berniat bagi pihak saya. Nanti AJK dia terimalah wakalah. Lantikan wakil itu dia terima, lalu nanti dia pergi ke sana, pergi ke pusat penyembelihan, dia berniatlah. Okey, ini lembu yang pertama sekian nama, ini korban sunat nama-nama yang disebutkan. Nanti kambing pula, ini korban sunat kambing milik sekian-sekian. Jadi dia just lintaskan dalam hati. Sebab itu kita kata memang ada setengah tempat bila terlalu banyak, ada satu orang tugas dia AJK niat dia. Niat tu dia jawatan. Satu jawatan
khas. Jadi dalam akad tu memang spesifik, saya mewakilkan Tuan Haji sekian-sekian untuk berniat bagi pihak saya. Haji tu, Tuan Haji tu jadi spesifik, ada satu jawatan tu dia berniat dia. Pasal kalau kita passing ke orang, takut orang lain duk kalut-kalut ramai-ramai, tak berniat tak niat lah. Kalau tak niat payahlah. Tak jadilah maksudnya tak jadi. Saya tunjuk contoh akad wakalah dalam bab sembelihan, dalam bab korban. Saya dengan ini bersetuju menyerahkan wang sebanyak RM900 kepada pihak pengurusan masjid, contoh Masjid Daing, dan mewakilkan mereka untuk membeli dengan wang tersebut 1 ekor kambing, contoh saya mewakilkan mereka untuk beli, satu wakil beli dulu. Saya juga mewakilkan mereka untuk meniatkan ibadat korban, menyembelih dan mengagihkan, dan semua perkara yang berkaitan dengan ibadat ini dengan bayaran kos pengurusan sebanyak berapa nilai dia, satu bahagian. Ini satu akad yang meliputi semua perbahasan tadi, dan memang confirm lah, tak ada perkara yang orang kata tersembunyi lah, dia telus, semua ada. Akad beli, niat, sembelih, agih. Sebab asal-asal sesuatu ibadat kita buat sendiri. Ibadat tu kita punya kan, korban tu nama kita kena buat sendiri sepatutnya. Tapi bila kita suruh orang, maka kita wakilkan, saya wakilkan awak. Nanti dia nak apa, sembelih, saya wakilkan awak berniat bagi pihak saya. Saya wakilkan awak menyembelih. Tapi nak agih tu kita nak buat sendiri, kita tak payahlah wakilkan dia agih. Contoh bahagian saya nak, boleh saya nak agihkan sendiri, tak apa, tak masalah. Jadi apa yang kita nak pas kepada orang, maka kita sebutlah. Boleh tak orang tu kita tak sebut, tapi dia nak buat untuk kita? Tak boleh. Kita tak suruh, tak lantik dia sebagai wakil kita, tiba-tiba dia buat. Tak boleh lah. Dia mesti ada, tahu tak, seorang beri, seorang sambut. Ijab dan qabul. Ijab dan qabul. Seorang menawarkan, seorang menerima. Gitu Jadi kita kadang peserta kadang tak tahu nak ayat tu nak buat macam mana. Jadi biasanya pihak masjid, surau ataupun NGO yang buat korban tu, dia dah tulis siap-siap. Tinggal lagi kita baca je lah. Macam tadilah. Saya nama sekian-sekian menyerahkan duit. Jadi kita tinggal baca je. Okey. Jika tidak berlaku langsung niat dalam mana-mana keadaan yang dinyatakan di atas, yang tadi kita sebut, maka ibadat korban tidak sah, dan sembelihan serta agihan daging hanya menjadi sedekah biasa, bukan lagi menjadi ibadat korban. Bukanlah haram. Haram tu memang tidaklah, pasal kita sembelih, yang daging tu boleh dimakan. Cumanya pahala korban tu tak dapat, rugilah. Sembelihan biasa kita ada 361 hari lagi. Ini korban ni 4 hari je, 4 hari yang tertentu. Jadi kita nak buat tu mesti kena ada ilmu. Ada ilmu. Kata Maulana Ahmad Lutfi bin Muharram, berkorbanlah dengan ilmu supaya ibadat korban kita tidak terkorban. Kalau tak terkorban lah duit kita. Pahala, duit tak apalah, mungkin boleh cari balik. Pahala rugi. Nak tunggu tahun depan belum tentu jumpa lagi. Tahun depan ada, kita ni belum tentu ada. Okey, jadi itu masalah niat. Itu perkara yang sangat penting. Saya kira dalam banyak-banyak perkara, niat ni benda yang sangat kita berikan perhatian. Di mana situasi kita. Tengok, kita jadi peserta tu tanya, binatang sembelih ni di kawasan masjid ke? Kita boleh tengok ke? Oh, tak boleh. Sembelih di pusat sembelihan. Kalau gitu saya wakilkan awak pihak masjid. Cakap begitu. Kemudian perkara-perkara sunat dalam bab penyembelihan. Yang pertama, mengasah pisau sehingga tajam. Ini insya-Allah, sebab Nabi kata
iza qataltum fa ahsinul qitlah wa iza zabahtum fa ahsinuz zibha. Dalam hadis 40 Nabi kata, apabila kamu nak membunuh, bunuhlah dengan cara yang terbaik. Apabila kamu nak menyembelih, sembelihlah dengan cara yang terbaik. Cara yang terbaik, cara yang paling cepat mematikan, menghilangkan nyawa binatang, iaitu pisau bagi tajam. Memang ada pisau yang khas, sampai ratusan, bahkan ribuan ringgit pun ada, barang khas untuk sembelih itu je. Kemudian tidak mengasah pisau di hadapan haiwan yang nak dikorban, tak boleh. Tidak menyembelih di hadapan haiwan yang lain, bawa keluar dululah, bawa ke tempat lain. Ini kalau pusat sembelihan kan banyak, dia ada tempat sembelih dia, jadi tak boleh. Ini orang kata adab, perkara sunat, adab. Kalau tak dibuat ataupun diabaikan, sembelihan tu sah, cuma kurang pahala. Kemudian menyembelih, kemudian tidak menyembelih di atas simen, batu atau tanah yang keras, kerana boleh menyebabkan sakitlah. Kalau tanah biasa tu tak apa. Yang kelima, menyembelih unta dalam keadaan lutut kaki kiri depan diikat. Unta memang disembelih dalam keadaan sunatnya berdiri. Belah depan yang kaki kiri dilipat, diikat. Jadi dia berdiri 3 kaki je unta. Tuan-tuan boleh tengok kat internet YouTube, kat mana orang Arab sembelih unta ni. Dia tak payah nak dibaring-baring, tengah-tengah berdiri tu je, dia jalan bawah tu dia satu kali je. Tidak mengikat semua kaki haiwan, ikat 3 je kalau boleh, kalau boleh. Tapi kalau amatur macam saya ni, tak reti nak tombangkan binatang, takut ke apa, tak apalah, ikatlah semua. Dia yang bagusnya jangan ikat semua, ikat 3, tinggal 1 kaki. Tapi kalau 1 kaki tu, kalau tak kena gaya tu, dia ayun tu kalau kena ke orang, pegang pisau pula, silap orang pula terkorban tu. Lain yang nak korban, lain yang terkorban. Jadi kalau tak reti, tak apa-apa profesional, kita buatlah macam biasa, ikatlah 4 kaki. Kita kan tempat kita kan ikat 4 kaki, lepas tu selit lagi kayu. Dah selit kayu, pijak pula tu. Tak nak bagi dia bergerak. Dia yang afdalnya, yang sunatnya ikat 3 je. Maksudnya ada 1 kaki yang dia bebas. Atau ikat, kemudian lepas, dah lepas sembelih je, looskan dia punya ikatan. Sebab bila dia meronta, sebenarnya dia lebih cepat keluar darah, lebih cepat mati. Tidak memijak kepala binatang tu. Jangan pijak. Ini biasa. Pakai buk bola. Bukan buk bola, pakai kasut lah. Pakai kasut, dia pijaknya muka binatang tu. Kalau pegang tak apa. Pegang tak apa, pakai tangan. Ini pakai kaki terus. Pakai kasut je. Potong di tengah tengkuk haiwan yang berleher biasa. Di pangkal tengkuk haiwan yang berleher panjang, contoh unta angsa. Ya, satu lagi dia tinggi lah. Unta nak belah atas dengan pakai tangga. Jadi kita yang belah bawah tu je. Sebab tu dia orang lalu bawah, gitu je pisau. Dia boleh atas bawah, tapi nak cepat matinya bagian bawah. Dia lebih dekat dengan body, dengan badan dia. Mengarahkan bahagian tengkuk yang nak disembelih itu ke arah kiblat. Penyembelih pun ke arah kiblat. Jadi kalau kiblatnya ke sana, jadi tengkuk dia tu yang kita nak, leher tu yang kita nak sembelih tu ke arah kiblat. Dan kita, posisi orang yang nak sembelih pun ke arah kiblat. Sunat, sunat. Membaca bismillah sunat. Mazhab Hanafi wajib bismillah. Kita bismillahi Allahu Akbar. Kemudian berselawat ke atas Nabi. Kemudian membaca doa, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya binatang ini daripada Engkau dan kepada Engkau dikembalikan, maka terimalah korban kami. Atau korban dia kalau kita niat untuk orang lain.
atau korban saya. Kemudian yang terakhir, tidak melapah sebelum haiwan itu betul-betul mati. Tengah-tengah nyawa-nyawa kambing dia lapah. Maksudnya dia dah tak bergerak, kadang-kadang 2 jam, 1 jam. Ikut ada yang sekejap, ada yang lama. Dah betul-betul tak bergerak, barulah kita lapah. Kemudian bahagian yang akhir ni, pengurusan daging korban. Ini pun bahagian yang penting juga. Kita tawakuf sebentar bagi laluan azan fardu isyak. Sambung sedikit. Pengurusan daging korban. Pengurusan daging korban. Kalau korban itu korban yang wajib, maka mestilah semua agihan itu diberikan kepada fakir miskin. Kalau korban itu korban nazar. Nazar kan wajib. Jadi daging itu wajib disedekahkan kepada fakir miskin. Yang bernazar tak boleh jamah walau sedikit. Tak boleh ambil. Boleh tak nak rasa sikit. Ini kambing-kambing yang terbaik beli ni. Tapi disebabkan dia dah nazar, maka dia tak boleh ambil. Dia tak boleh ambil. Dia kena beri kepada fakir miskin. Jadi kita kena tahu itu korban nazar. Agihan daging dia semua fakir miskin. Orang biasa tak boleh. Semua fakir miskin. Jadi kalau orang buat korban nazar, dia mesti maklumkan kepada pihak AJK. Ini kambing saya ni, ini korban nazaran saya. Supaya pihak AJK dia alert. Maksudnya ada satu kambing, tidak boleh kita beri kepada orang biasa. Semua kita packing. Contohnya, plastik merah. Plastik merah ni, kadang orang tagging melalui warna plastik. Merah ni semua untuk fakir miskin. Jadi yang merah ni jangan beri kepada orang lain. Kambing tu semua wajib beri kepada fakir miskin. Adapun daging korban sunat, kata pengarang rahimahullahu ta'ala, pengarang Umdatus Salik wa Umdatun Nasyik, wa yundabu an yakula thulutha wa yuhdiya thulutha wa yatasaddaqu bisulus wa yajibu at-tasadduqu bi syai'in wa in qalla. Dan sunat makan sepertiga dari haiwan korban. Maksudnya kita empunyakan, kita milikkan. Kemudian menghadiahkan sepertiga dan bersedekah dengan sepertiga. Dan wajib bersedekah dengan sesuatu walaupun sedikit. Okey, pengagihan daging korban ni dia ada 3 bahagian. Mengikut hak yang telah diberikan oleh syarak. Dia ada yang pertama namanya agihan wajib, yang kedua agihan sunat, yang ketiga agihan harus. Kita tengok yang first kali, agihan wajib. Dalam korban sunat kita tu, sama ada 1 ekor kambing, atau 1 bahagian lembu, atau 1 bahagian kerbau, mesti ada 1 bahagian yang kita beri kepada fakir miskin. Wajib. Mesti ada. Mesti ada. Apakah nilai dia? Berat dia nak banyak mana? Setengah kati. Setengah kati nilaian semasa 300 gram. 300 gram. Daging yang diberi 300 gram tu solid daging. Jangan dia campur tulang sikit. Maksudnya kalau 300 gram tu lah, kalau dia nak bagi 300 gram aja kat orang. Tapi jarang lah 300 gram je kan. Ambil lah dia nak bagi 300 gram untuk melepaskan yang wajib saja. 300 gram tu mestilah daging mentah. Jadi kalau nak bagi fakir miskin, dia tak boleh masak. Dia masak gulai ke, masak gulai, masak sup. Dipanggil hantar 1,000 orang fakir miskin pun tak tertunai lagi. Maksudnya, dalam 1 bahagian, contohnya kita bagi contoh, dalam seekor kambing korban sunat kita tu, contoh dapat 20 kilo. Mesti ada 300 gram yang kita beri fakir miskin. Itu kadar wajib paling minimal lah, paling rendah. Paling rendah. Sama juga kalau dalam 1 bahagian lembu, mesti ada. Contoh 1 bahagian lembu dapat 15 kilo. Daging je saja, daging je. Jadi mesti ada 300 gram daripada 1 bahagian tu kita beri kepada
seorang fakir miskin, satu orang. Sebab itu dalam apa kita kata dalam bab melapah daging tu, kita kadang sembelih banyak, lembu 10 lembu. Ada satu masjid ni, dia punya cara dia, bila kita dah sembelih, kita jangan kumpulkan di satu tempat, satu longgok je. Nanti time kita nak bagi fakir miskin, boleh jadi daging yang kita ambil tu semuanya daripada seekor lembu je. Contoh ada 10 ekor lembu. Dalam 10 ekor tu maksudnya ada 70 orang lah. Sebab satu lembu kan 7 bahagian, 7 orang lah. Jadi kalau ada 10 ekor lembu, ada 70 orang, maksudnya ada 70 bungkusan yang wajib. Paling minima ni, paling minima. Jadi kalau semua sekali lembu tu bila dia dah lapar, dia kumpul satu tempat je semua. Satu tempat. Maka nanti nak bagi fakir miskin, dia ambil daging yang paling atas. Atas. Boleh jadi daging yang dia ambil tu hanya kembali kepada satu ekor saja. Kepunyaan satu ekor lembu. Jadi yang baki 9 tu dah kat bawah-bawah dah. Jadi sebahagian tempat saya tengok, bila dia dah lapar tu, bahagian satu peha lembu tu dia letak, ada satu center, satu tempat tu, yang wajib je. Jadi satu contoh dia ambil satu kaki letak situ. Nanti lembu yang kedua kaki dia letak situ. Maksudnya dalam semua ekor, dalam 10 ekor lembu tu, bahagian wajib dia ada kat situ. Settle lah. Pasal dia tak boleh campur. Setiap satu ekor ada 7 bahagian, setiap satu bahagian mesti ada sedekah kepada fakir miskin. Jadi itu lebih sistematik lah, lebih kita nampak. Kalau dikumpul satu tempat, kita pun ambil, kita mesti ambil yang atas sekali kan. Boleh jadi yang atas sekali adalah lembu yang terakhir, yang ke-10. So lembu yang pertama dah ada bawah sekali daging dia. Tak ada pun yang kita ambil daripada bahagian lembu pertama tu beri kepada fakir miskin. Tak. Pasal dia duduk bawah. Dia duduk bawah. Itu agihan yang wajib. Jadi saya ulang balik, ada 3 agihan. Agihan yang wajib, sunat dan harus. Saya nak cerita yang wajib je dulu. Wajib, dalam korban sunat kita mesti ada satu bahagian minima 300 gram yang kita berikan kepada satu orang fakir miskin. Ini minima ni. Tapi kalau dia buat betul-betul ni, oh ini memang Haji Bakil ni. 300. Okey. Macam mana? Maksudnya kita bahagian kita ada satu bahagian lembu. Okey, kemudian kita ambil kita punya bahagian dulu. Contoh kita ambil 4 kilo lah. Okey, lepas tu masjid ada bagi lagi, semua orang dapat 1 kilo, 1 kilo. Macam tu. Boleh tak kita nak ambil benda tu? Soalan dia tu. Boleh? Tak ada masalah? Okey. Ya betul, kena. Kena. Wajib. Maksudnya dia punya, saya terangkan secara semula balik. Okey, dalam seekor lembu ada 7 bahagian. 7 tu ambillah semua korban sunat. Ada 7 semua korban sunat ni. Jadi mesti ada 7 bungkusan yang kita beri kepada fakir miskin. Nilai setiap satu bungkusan tu paling minima 300 gram. Minima. Biasa kita 1 kilo lah kan. Ambil lah kita nak sebut ni yang paling minima sekali. Ini 300 gram. Baki tu kita nak makan seorang, tak apa. Makan seorang. Kita nak simpan sini masuk dalam freezer kita. Boleh tak masalah. Jadi yang penting agihan wajib tu mesti ditolak. Okey, seandainya 15 kilo kita dapat jumlah total semua sekali. 15 kilo tu semua kita makan sendiri. Tak ada satu pun kita beri kepada fakir miskin. So apa yang terjadi? Kita wajib ganti balik. Nak kena sembelih baru ke? Tak payah sembelih baru. Kita pergi ke pasar, beli daging
kadar minima yang wajib sedekah tadi tu je. Beli setengah kilo lah contohnya. Setengah kilo bagi fakir miskin, dah tertunai lah. Itu kalau seandainya kita temakan semua, ataupun kita bagi semua sekali tu, tak ada seorang pun di kalangan yang penerima tu fakir miskin. Rupanya semua orang kaya. Maksud orang biasa lah, bukan fakir miskin. Maka kita yang pemilik tu, pergi ke kedai, beli daging, kadar minima tadi tu, atau bagilah setengah kilo ke 1 kilo, cari seorang fakir miskin, kita bagi. Itu dah dikira kita ganti balik. Ganti balik. Bahagian sunat dan harus, insya-Allah kita sambung pada pertemuan akan datang. Ada last pertemuan penutup perbahasan ibadat korban Jumaat minggu depan, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan sama-sama dapat faedah dan pengajaran, insya-Allah. Hadza wabillahi taufik. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.